Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada pagi ini untuk kita menyambung kembali pelajaran kita ayat yang ke-177 dan perbincangan-perbincangan yang ada di dalamnya. Setelah kita berehat agak panjang, seminggu lamanya, paling akhir hari Sabtu yang lalu ketika saya berada di Melaka, dan ketika itu pun hanya sedikit saja yang saya sentuh, hanya sekitar 2 ayat, dan masanya hanya tak sampai 1 jam. Dan saya kenakan program saya di Pulau Gadong, bertempat di homestay Pulau Gadong, dan insyaAllah kami akan lanjutkan kembali pada 24 dan 25 nanti. Dan hari ini setelah seminggu, gagalnya hari Isnin, qadarallahu ma syaa fa'al, takdir Allah, saya ditimpa musibah. Saya ibu kurang sihat, kena gigit lipan, dan kerana kesan bisa dia menyebabkan tekanan darah dia naik, maka dia terpaksa ditahan di hospital, bimbangi akan darah dia tak turun-turun. Alhamdulillah sekarang dah semakin pulih dan dah keluar daripada hospital. Lantaran itulah saya tak dapat bersiaran pada hari Isnin yang lalu, yang sepatutnya hari ini kita akan bincangkan. Semuanya takdir Allah, ada baiknya, dan insyaAllah hari ini saya lebih senang lagi, lebih tenang, lebih confident, lebih seronok lagi nak membincangkan pada topik kita hari ini. Dan saya harap anda semua bersedia untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Mudah-mudahan anda semakin celik, semakin terang, semakin seronok dengan Al-Quran, seronok dengan ilmu yang anda pelajari. Dan saya dapati di Facebook juga banyak dah channel-channel, page-page daripada teman-teman yang ingin berkongsi dengan anda, berkongsi dengan para penonton tentang ilmu yang mereka ada yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Antaranya Ustaz Khairuddin, itu sahabat saya, hafizahullah, dan insyaAllah jam 10 nanti beliau akan bersiaran. Dan ada juga beberapa ustaz dan ustazah yang lain dah mula berkongsi dengan ilmu-ilmu terjemah Al-Quran. Ini bukan persaingan, tapi ini semua adalah penambah nilai tambah yang untuk kita semua sama-sama suburkan, sama-sama kita meriahkan lagi. Baik, hadirin bahagia, sebelum saya lanjutkan lagi, mohon bagi respon. Adakah suara saya jelas? Ada bunyi ke? Ada gangguan ke? Atau dan gambar jelas atau tidak? Harap semua itu tidak mengganggu anda punya fokus
Saya yakin gambar clear. Alhamdulillah, gambar clear. Dan saya menyambut salam kepada semua yang memberi salam dengan lafaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga anda sihat, semoga anda ceria, semoga anda bahagia, dan semoga anda terus istiqamah dengan perbincangan ini, istiqamah dengan ilmu yang kita pelajari, dan istiqamah dengan Islam, istiqamah dengan Al-Quran. Alhamdulillah, gambar jelas dan suara juga turut jelas. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang komen. Baik, sekarang dah masuk 35 penonton. Okey. Baik, saya ingin tanya khabar pada semua setelah seminggu tak jumpa. Apa khabar orang KL? Orang wilayah Persekutuan, orang Selangor, apa khabar semuanya? Semoga sihat. Juga orang Negeri Sembilan, Seremban, khabar? Sihat kau? Macam mana Kak Tun? Kelas macam mana? Berjalan lancar. Semoga terus meriah dengan harfiah di Seremban. Orang Melaka, apa khabar semua? Semoga sihat. Semoga bertambah seronok lagi, terutamanya tim daripada Pulau Gadung yang Masya Allah begitu bersemangat. Saya asyik dengan menyemak tugasan-tugasan yang diberikan, dan insya Allah akan menyusul beberapa tugasan yang baru. Tunggu selepas program ini selesai. Dan apa khabar orang Johor, orang Ulu Tiram, Puteri Wangsa, khabar orang Desa Cemerlang, Johor Jaya, Gelang Patah, Lakin, Masya Allah, ramai di Johor Bahru, Singapura, apa khabar, Haji Hajbi, dan ada teman-teman lain daripada Singapura yang saya belum kenal lagi. Orang Batam, ya, antaranya Ustaz Afandi, Masya Allah, tengah sibuk dengan kelas-kelas barunya di Masjid Nurul Ikhlas di Karya Muka Kuning, Batu Haji, di Batam. Aktif dengan kelas harfiahnya dan juga kelas-kelas dari grup WhatsApp di sekitar Kepulauan Riau bersama teman-teman beliau. Saya sudah menampakkan suburnya harfiah di bumi Indonesia. Alhamdulillah. Tahniah kepada Ustaz Fandi. Beliau adalah pelopor, pioneer, perintis kepada gerakan harfiah di Batam dan Indonesia umumnya. Juga apa khabar orang Mersing, orang Rompin, orang di Nenasi, Pekan, Kuantan, Cerating, khabar orang di Cendor, orang di Kemaman, Dungun, Kuala Terengganu, dan seterusnya, Pasir Putih, JT, Besut, Bacok, apa khabar di Taman Sedemit, di Kubang Krian, Galan Cepa, Ustaz Arif, Ustaz Zawawi, apa khabar? Semoga anda terus aktif dengan harfiah. Masing-masing sudah mula sibuk dengan kelas-kelas harfiah dengan khabar. Alhamdulillah, tahniah Ustaz Arif. Kepada yang ada tinggal di sekitar Galan Cepa, sila hubungi Ustaz Arif untuk lebih seronok lagi, lebih luas lagi perbincangan. Boleh jumpa beliau di sana. Dan di Thailand, Naratiwat, Patani, Ustaz Hassan, Jabi, semoga anda sihat dan anda terus aktif dengan harfiah di sana. Ustaz Syari di Kemboja. Kemudian apa khabar di
Sabah dan Sarawak juga, Labuan termasuk di Brunei. Semoga anda semua terus seronok dengan perbincangan ini, seronok dengan perkongsian ini. Dan insyaAllah sekarang sudah masuk 42 orang dah, ramai dah. Paling ramai yang pernah saya lalui sepanjang saya mengajar biasa 20 orang lah tu, paling ramai pun. Tapi dah masuk 40 orang. Malah kalau yang selepas kelas mencecah 1000. Alhamdulillah, ini satu perkembangan yang sangat positif. InsyaAllah mudah-mudahan ini adalah ladang pahala yang kita semua raih, yang semua dapat kita gapai. InsyaAllah menjadikan InsyaAllah jadi bekal untuk kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Baik, saya terus kepada pelajaran hari ini. Saya tukar kamera. Baik. Baik, kita masuk ayat 177. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bersedia semua? Ayat 177. Ayat yang penuh sejarah. Ayat yang penuh sejarah dalam hidup saya. Kerana ayat inilah yang menyebabkan saya, kali pertama saya naik ke pentas, naik ke mimbar khutbah Jumaat ketika usia saya 20-an, 22, 23, 24 lah. Inilah kali pertama, dan inilah ayat yang saya bacakan sebagai nasihat untuk para jamaah di pusat pengajian saya, Ma'had Tibat Sunnah Kuala Pilah. Dan ayat ini jugalah yang saya kehilangan seorang pelajar yang cemerlang, Haji Wan Asmah rahimahullah, kerana beliau meninggal dalam kelas yang saya pernah cerita dulu pada Ramadan yang lalu. Beliau meninggal di dalam kelas saya ketika saya baru nak mulakan terjemahan ayat ini. Dia menjadi kenangan indah saya. Walaupun saya kehilangan pelajar yang cemerlang, tapi yang indahnya kerana beliau pergi dalam penuh keberkahan. Beliau pergi dalam majlis ilmu. Beliau pergi dalam malaikat sedang mendoakan beliau. Beliau pergi dalam keadaan wuduk. Beliau pergi dalam halaqah ilmu. Beliau pergi dalam masjid. Ketika dalam masjid Ar-Raudah, Taman Guru, Kuantan, Pahang. Itu antara kebahagiaan yang beliau rasai, yang kita belum tentu dapat rasakan sebagaimana yang beliau rasakan. Alhamdulillah, semoga Allah berikan rahmat, cucurkan rahmat kepada beliau, dan Allah tempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, inilah ayat yang ke-177. Panjang ayat dia, setengah muka. Boleh jadi kita mungkin satu ayat saja hari ini. Hasrat saya satu muka. Tapi apalah pentingnya kalau kita terlalu tergesa-gesa untuk menyelesaikan satu muka. Tapi banyak perkara yang kita tak dapat kongsikan. Saya cuba untuk selesaikan satu ayat ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa. Kita terjemahkan bukanlah. Tapi sebenarnya dia adalah fi'il madhi. Telah bukan ia asalnya. Laisa telah bukan ia. Dan laisa ini termasuk dalam kumpulan fi'il naqis ya. Fi'il yang tak sempurna. Sebagaimana kana, amsa, asbaha, dhalla, bata, sara dan sebagainya, dan kawan-kawan yang lain. Ma fatiha, ma bariha, ma infaka, madama, mazala, semua itu laisa juga termasuk dalam kumpulan. Tapi bezanya laisa ni dia tak ada fi'il mudhari'. Dia hanya ada fi'il madhi saja. Dan laisa juga kita namakan fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Fi'il yang beku, statik. Dia tak boleh ditukar pada mudhari' dan tak boleh ditukar pada amar. Madhi saja. Laisa. Selalunya dalam harfiah kita terima bukanlah, cukup. Laisa bukanlah dia. Laisu bukanlah mereka. Lasta bukanlah engkau. Lastum bukanlah kamu. Lastu bukanlah aku. Lasna bukanlah kami. Ia itu digugurkan.
Laisa bukanlah ia. Ada dhamir mustatir jawazan dalam laisa. Biasa ada laisa, mesti ada isim laisa. Sebagaimana kana ada isim kana. Sebagaimana asbaha ada isim asbaha. Laisa pun ada isim laisa. Cuma isim dia ditakhirkan pada antuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Itu antuwallu tu masdarnya. An masdari tu dia fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa'. Dia isim laisa yang muakhar. Al-birra tu jadi khabar laisa. Al-birra tu jadi khabar laisa. Khabar laisa mesti mansub, tanda nasab baris fathah. Isim laisa marfu' atau rafa', tanda rafa' baris dhammah. Tapi oleh kerana dalam bentuk jumlah fi'liyah kena fi mahalli raf'in. Kembali pada laisal birra, bukanlah kebajikan itu antuwallu. Maknanya bukanlah kamu memalingkan. Antuwallu bahawa kamu palingkan wujuha akan wajah-wajah, jamak taksir. Jangan lupa tambahkan, kerana wujuha berbaris akhir, baris fathah di akhir lafaz. Akan wajah-wajah. Okey, dia jamak taksir dan dia tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Bermakna dia mudhaf. Kum tu mudhaf ilaih. Wujuhakum akan wajah-wajah kamu. Akan wajah-wajah kamu, mudhaf ilaih. Qibala, ke arah. Qibala, ke arah. Zaraf. Qibala, zaraf. Zaraf biasa mansub, tanda nasab baris fathah. Dan dia jadi mudhaf. Al-Masyriqi, Masyriq kita terjemahkan timur. Yang asal maknanya dia bukan timur, maknanya dia tempat terbit. Masyriq tempat terbit. Shin ra qaf, syuruk. Syuruk maknanya terbit. Masyriq tempat terbit. Kalau ada huruf mim baris fathah, ada huruf isim yang bermula dengan mim baris fathah, dia biasanya merujuk kepada nama tempat ataupun masa. Masa terbit atau tempat terbit, yang kita namakan isim zaman atau isim makan. Kalau mim baris fathah di awal lafaz. Tempat terbit wal maghrib, dan tempat ghurub. Ghurub terbenam ataupun barat. Kita terjemahkan timur dan barat, kerana timur tempat terbit matahari, maghrib barat tempat terbenamnya matahari. Okey. Kalau ni mim baris fathah di awal lafaz, biasanya merujuk tempat atau masa, isim zaman atau isim makan. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ini satu jumlah fi'liyah ni, dia menjadi tuwallu tu kita makan an masdar muawwal, kan dimasuki oleh an masdari tu, dia bertukar jadi masdar, dan masdar inilah menjadi isim laisa. Isim laisa mesti marfu' kerana fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in isim laisa, maknanya memalingkan muka ke arah timur dan barat itu bukanlah satu kebajikan. Maksudnya menghadapkan muka kamu ke timur dan barat itu bukanlah satu kebajikan. Tetapi kebajikan yang sebenarnya macam dia, apa dia? Ini dia. Walakinna, dan tetapi. Walakinna selepas dia jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Tolong beritahu saya sekarang juga. Walakinna, selepas walakinna jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Tolong komen sekarang. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Tolong komen. Tolong komen. Walakinna, bila ada walakinna saja, dia akan diiringi dengan jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Tolong komen sekarang. Kalau kana, inna, saya beri jawapan. Lakinna adalah kumpulan kepada inna. Ya, Syari Nazrin, Masya Allah. Tahniah, anda orang yang pertama memulakan memberikan jawapan. Rohaizat Ahmad, tahniah Haja. Azizah Yahya, tahniah. Jumlah ismiyah semuanya berikan jawapan. Ahsantunna. Jumlah ismiyah. Faridah Salim, orang Terengganu. Maimunah Abdullah. Jumlah ismiyah. Azimah Abdullah.
Jumlah ismiah. Salamah Sarmini. Jumlah ismiah. Masya Allah. Tahniah. Ya, jumlah ismiah. Baziah Hamid, Esa Abu Bakar, Rozi Ahmad, orang Perlis, orang Pulau Pinang, Norida Isa, orang Kuantan, Rin Hassan, orang KL, Ampang, Fauziah Suri, Putrajaya. Semua memberikan jumlah ismiah jawapannya. Masya Allah. Tahniah. Nur Fariza Samsudin, tahniah, jumlah ismiah semuanya. Apa laras bahasa yang perlu kita letak pada jumlah ismiah? Apakah laras bahasa yang perlu kita letakkan pada jumlah ismiah? Ya, Kak Tun. Tahniah. Apakah laras bahasa yang perlu kita sertakan untuk jumlah ismiah? Tolong komen. Apakah laras bahasa tambahan kata yang perlu kita titipkan pada jumlah ismiah? Adalah, Masya Allah, Ahsanti, Syarina Azrin, Nabila Jaafar, orang Perlis, apa khabar? Puan Nabila. Joe Maladi, student lelaki, jari besar, lambat. Tak apa, tapi ada. Yang penting jawapan mesti ada. Padu Joe. Jawab dalam hati. Nah, orang lelaki ni pandai menjawab. Hebat lah Joe ni. Patutlah. Jumlah ismiah adalah, ya, tambahan adalah untuk jumlah ismiah. Kalau bermula dengan isim, kalau bermula dengan murakab jari, jumlah ismiah yang bermula dengan murakab jari, ini bermula dengan isim. Mana isim? Al-birra, ya, isim, kena tambah adalah. Ya, tambah adalah. Kalau bermula dengan murakab jari, kena tambah apa? Ya, Fauzan Hajar Samsia adalah, Azimah Abdullah, Faridah Salim, Azizah Yahya, Rozi Ahman, Bazir Hamid adalah. Tapi kalau tambah bermula dengan murakab jari ataupun zaraf, nak kena tambah apa? Tolong komen. Faridah Samsudin adalah, Syaibah Al-Kubra adalah. Woi, orang Kemaman. Ya, betul. Adalah. Tapi kalau bermula, itu kalau bermula dengan isim. Tapi kalau bermula dengan murakab jari ataupun zaraf, nak tambah apa? Jumlah ismiah yang bermula dengan Syarina Azrin, tambah ada. Lahum azabun, bagi mereka ada seksa. Lahum, inna lahum, atau lakinna lahum, tetapi bagi mereka azaban. Azabun berubah jadi azaban. Ada, tambah ada. Alhamdulillah. Bi khair, Masya Allah. Betul lah orang Perlis. Kamriah Dolah Kanan adalah, ya. Rokiah Haji Saidin adalah. Itu kalau bermula dengan isim. Tapi kalau bermula dengan murakab jari ataupun zaraf, pastikan tambah ada, okey? Ya, Hajarin Hasan, Rohaizat Ahmad, tambah ada. Ini adalah kunci, tagline untuk jumlah ismiah. Tambahan ada, tambahan adalah, dia hanya berlaku dalam jumlah ismiah saja. Itu pun pada, kalau adalah pada khabar yang mufrad sahaja, adalah pada khabar mufrad. Tapi tambahan ada pada mubtada muakhar atau isim inna muakhar sahaja. InsyaAllah kita tengok. Walakinnal birra, dan tetapi, tolong terjemahkan, saya nak tengok anda terjemah macam mana, betul tak? Tolong terjemahkan. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tolong terjemahkan sekarang. Tengok siapa terjemah betul. Orang Sabah baru masuk. Selamat datang orang Sabah, orang Sandakan, orang Kota Kinabalu, orang Tawau. Okey, Rokiah Haji Saidin, tambah ada, iaitu kalau murakab jari, ayat tersebut bermula dengan murakab jari. Sekarang saya nak minta tolong terjemahkan. Walakinnal birra man. Sampai situ pun tak apa. Tolong terjemahkan sekarang. Tengok siapa yang terjemah. Dekat dengan kehendak saya. Dekat dengan apa yang saya sasarkan, yang saya kendaki. Tolong. Siapa yang mula dulu terjemah? Tolong terjemah dia. 10 saat dari sekarang.
Dan tetapi kebajikan itu adalah orang yang, Masya Allah, ahsanti, barakallahu fik, Syarina Azrin. Dan tetapi albirra, kebajikan itu, kena tambah itu biasa kalau mubtada atau isim inna atau isim lakinna, tambah itu, kerana dia isim ma'rifah. Dan tetapi kebajikan itu adalah orang yang, Masya Allah, Yati Harun, betul. Tahniah. Dan tetapi kebajikan itu adalah orang yang, ya Masya Allah, Taufik Hazrin, betul. Dan akan tetapi, boleh, akan tetapi, albirra tu makna dia apa? Kebajikan itu, tambah itu, biasa mubtada atau isim lakinna atau isim na, kita tambah itu. Sebab dia isim ma'rifah. Man itu isim mausul, kena tambah adalah. Dia khabar. Khabar bagi isim lakinna. Khabar bagi albirra itu. Dan tetapi kebajikan itu adalah orang yang, Masya Allah, anda Hasan, Haja Aliyah, tahniah, Ruhaizat Ahmad, tetapi kebajikan itu adalah orang yang, betul, Masya Allah, seragam. Azizah Yaya, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang, betul, tahniah. Haja Azizah, saya masih baru, tapi anda dah boleh menguasai sistem. Hajah Baziah, tahniah apa ya Haja Azizah. Baziah Hamid, tetapi kebajikan itu adalah orang yang, betul. Okey Haji Saidin, tetapi kebajikan itu adalah orang yang, Masya Allah, nampak keseragaman bila kita tahu sistem. Okey, semua otak kita memikirkan, kenapa tambah itu, kenapa tambah adalah, kenapa dan kenapa dan kenapa, itu penting jawapan dia. Jawapan dia menjadi nilai tambah kepada ilmu tata bahasa kita nanti, pada ilmu nahu, pada ilmu saraf nanti, insya-Allah. Bukan saja-saja, bukan hanya sekadar mengindahkan ayat tanpa ada sebab yang tertentu. Kamariah dolah kanan, dan akan tetapi adalah orang yang, bukan, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang, tambah kebajikan aja. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang telah beriman oleh ia, betul, mana, betul. Tahniah Haja Nur Fariza Samsudin Azimah Abdullah. Dan tetapi kebajikan itu adalah orang yang, bagus, betul Haja Azimah, Masya Allah. Okey, saya semuanya berikan jawapan yang betul. Saya teruskan. Faridah Salim, ya betul, tetapi kebajikan itu adalah orang yang telah beriman oleh ia dengan Allah, Masya Allah, betul. Walakinnal birra, dan tetapi kebajikan itu adalah man, orang yang, isim apa? Man, isim mausul bentuk am. Isim mausul bentuk am. Bila ada isim mausul, mesti ada apa? Tolong jawab. Mesti ada silah mausul. Tak akan sempurna isim mausul tanpa disertakan dengan silah mausul. Apa itu silah mausul? Satu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang jumlah tersebut menerangkan tentang isim mausul itu tadi. Jumlah fi'liyah tersebut menerangkan, atau jumlah ismiyah atau syibih jumlah tersebut menerangkan tentang isim mausul tadi. Kalau tanpa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka isim mausul itu tadi tak jelas makna dia. Yang saja, orang yang macam mana? Perlu ada detail lagi, perlu ada penerangan yang lebih detail lagi, lebih halus, lebih jelas lagi. Bagaimana nak memahami mengetahui lebih detail apa itu man tadi, isim mausul tadi. Kalau tidak, orang takkan faham apakah dia isim mausul, apakah maksud dia. Dan tapi kebajikan itu adalah orang yang macam mana? Pertama, amana billah wal yaumil akhir, telah beriman oleh ia dengan Allah. Billah, sampai situ. Telah beriman, fi'il madhi, oleh ia di sini merujuk pada man tadi, orang yang. Billah, dengan Allah. Wow, dan Allahu asalnya kerana huruf jar, maka Allahu berubah jadi Allahi. Azimah Abdullah, silah mausul, Masya Allah. Okay. Allahu berubah jadi Allahi. Asal isim Allahu, dhammah hujung, marfu' asal isim, tak ada pengaruh apa-apa. Tapi huruf ni memberi pengaruh. Huruf dia memberi kesan.
langsung kepada isim tadi. Yang asal Allahu dhammah atau hukum marfu', dia berubah jadi majrur kerana bila masuki huruf jar. Apa tanda jar? Huruf kasrah. Allahi, wa, dan huruf ataf, dia menyambung antara Allahi dengan al-yaumi. Allahi dengan al-yaumi. Telah beriman oleh ia dengan Allah dan telah beriman oleh ia dengan hari. Hari yang macam mana? Hari yang macam mana? Al-akhiri, hari yang kemudian. Al-yaumi, al-akhiri, satu murakab. Murakab apa? Tolong beritahu, dah lama tak sebut. Ada 4 murakab yang paling popular, yang paling kerap kita jumpa. Dan daripada keempat tu, 3 yang paling lebih utama. Pertama, murakab jari. Murakab apa? Jumaladi. Ya, itu dia. Orang lelaki dah keluar. Jumalid. Murakab tausifi. Jumaladi orang pertama sekali yang memberi jawapan. Ini baru betul-betul. Murakab tausifi. Murakab jari bukan Hajah Maimunah. Murakab tausifi. Sifat mausuf. Apa syarat sifat? Sifat mesti mengikut kepada mausuf. Al-akhir itu sifat dia. Mausuf dia al-yaumi. Sama-sama ada al. Kalau ada alif lam, mausuf dia ada alif lam. Kalau mausuf tak ada alif lam, sama-sama tak ada alif lam. Berarti kalau ma'rifah ikut ma'rifah, kalau nakirah sama-sama ikut nakirah. Itu dari sisi ma'rifah ta'rif atau tangkir. Tahu dari sisi bilangan, kalau mufrad, mausuf dia sifat dia kena mufrad juga. Kalau jamak, sifat kena turut jamak dia. Itu dari sisi sifat dia punya bilangan. Dari sisi jenis dia, kalau mausuf dia muzakkar, sifat kena turut muzakkar. Kalau mausuf dia muannas, sifat kena ada ta marbuta, kena muannas. Akhirah contohnya. Itu muannas untuk muannas. Itu sifat mausuf. Okey. Dan tanda i'rab juga mesti serupa. Kalau al-yaumi baris kasrah, maka sifat pun turut baris kasrah al-akhiri. Kalau al-yauma mansub, al-akhirah sama-sama mansub. Kalau al-yaumu marfu', al-akhiru sama-sama marfu'. Tanda i'rab juga mesti sama. Apa hukum i'rab mesti sama? Marfu' sama marfu', mansub sama mansub, dan majrur sama majrur. Alhamdulillah, semua memberi jawapan yang betul. Murakab tausifi. Murakab tausifi juga kita namakan sifat mausuf. Ada juga yang beri istilah sifat mausuf. Sifat kepada mausuf. Al-akhir itu sifat mausuf yang diberikan sifat. Dalam bahasa Arab, sifat letaknya selepas mausuf. Jangan sebut mausuf sifat. Mudhaf dari dia sifat bagi mausuf. Sifat mausuf. Atau juga ada istilah menggunakan na'at man'un. Na'at akhir itu na'at. Itu sifat. Man'un yang naatkan, yang disifatkan. Baik, itu dalam kitab matan Jurumiyah dia gunakan istilah na'at man'un. Jadi na'at man'un ke, sifat mausuf ke, atau murakab tausifi ke, sama. Dia adalah adjektif bahasa Inggeris. Wa dan wa huruf ataf. Huruf ataf kerja dia menyambungkan. Bukan menyambungkan dengan al-akhiri, tapi dengan Allahi, dengan Allah, dan dengan hari yang kemudian, dan dengan soalan lebih billah wa bil yaumi wa bil malaikati wa bil kitabi wa bin nabiyina. Kenapa nabiyina? Kenapa tak nabiyyi ni? Tolong komen. Surah ataf ni, kenapa tak baris kasrah apa-apa? Sama-sama alif lam, sama-sama ma'rifah. Okey. Sama-sama. Kenapa nabiyina? Bateri. Tolong komen. Tolong komen kenapa nabiyina? Na'at man'ud. Hajar Baziah, na'at nun ain ta, betul? Man'ud tambah waw. Man'utun. Ain selepas ain fi'il tambah waw. Man'utun.
Atau wazan maf'ulun, isim maf'ul. Wazan isim maf'ulun. Okey. Kenapa? Tolong komen. Saya nak tunggu jawapan dia. Kenapa Nabi Yina? Tak nak Nabi ni. Semua pada kasrah ni. Al-Yaumi pada kasrah. Allahi. Ya. Ataf pada Allahi. Al-Yaumi pada kasrah. Ataf Al-Malaikati. Ataf Al-Kitabi. Ataf. Yang boleh pada kasrah hanya berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim sahaja. Tapi tidak pada jamak apa? Jamak taksir dengan ya, tidak Kak Tun. Jamak taksir dengan baris kasrah Kak Tun. Jamak taksir dengan baris kasrah Kak Tun. Yang boleh baris kasrah dengan ya ada dua jenis isim saja. Itu jamak muzakkar salim dan isim musanna. Tiga isim. Jamak muzakkar salim, isim musanna dan asmaul khamsah dengan ya. Jamak muzakkar salim, ya Hajar Haizat. Jamak muzakkar salim, Faridah Salim. Ya. Masya-Allah. Faridah Samsudin, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Maimunah Abdullah, Ibrahim Muhammad, masya-Allah. Cik Ibrahim, itu dia, ada dah kita, orang lelaki kita. Bukan Joe Maladi saja. Cik Ibrahim daripada Terengganu. Cenderung kita. Terengganu kita mari dah. Jamak muzakkar salim, Esa Bakar, jamak muzakkar salim. Cuma sedikit saya nak beri penerangan sikit. Jamak muzakkar salim ni ada dua bentuk. Oh, ada dua lagi pula Ustaz. Ingatkan tak ada. Okey. Ada yang biasa kita jumpa itu daripada kumpulan isim mushtaq. Isim yang kita bina daripada fi'il madhi. Jamak muzakkar salim dia terbentuk daripada isim mushtaq. Dia daripada kumpulan isim yang mushtaq. Isim yang terbina daripada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Isim fa'il, isim maf'ul, itu semua adalah isim-isim yang terbina daripada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Tapi ada satu lagi isim, dia bukan daripada fi'il, macam nabiyun, dia bukan daripada fi'il madhi, telah nabi ia. Fi'il mudhari' ia nabi, tak, dia bukan daripada isim mushtaq, dia daripada isim jamid. Bezanya isim mushtaq dan isim jamid, isim mushtaq isim yang dicabut kata dasar. Mushtaqun yang dicabut, yang tercabut daripada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il dia. Kita boleh bina dengan wazan. Itu isim mushtaq. Lawan isim mushtaq adalah isim jamid, isim yang statik. Kita tak boleh bina sendiri, kecuali memang dah bahasa Arab dah. Orang Arab sendiri yang tetapkan. Macam Nabi. Dia ada jamak taksir, ada anbiya, dan ada jamak muzakkar salim. Kita namakan mulhaq, jamak muzakkar salim. Dia berasal daripada isim jamid. Bukan daripada fi'il madhi, bukan daripada fi'il mudhari'. Dia tak ada fi'il madhi, telah nabi ia, tak ada. Nabiyun mufrad, nabiyani, sana nabiyuna. Itu antara contoh jamak muzakkar salim, mulhaq, jamak muzakkar salim. Macam mana je mulhaq? Mim lam ha qaf. Mulhaqun. Mulhaq. Contoh lagi, baniun, banina atau banuna. Bani, anak-anak. Bukan fi'il telah anak ia, tak ada. Fi'il madhi tak ada tu. Ibnun, anak, lelaki. Ibnun, ibnani. Banun, jamak muzakkar salim. Mulhaq. Mulhaq. Jamak muzakkar salim majrur dengan ya. Isim musanna majrur dengan ya. Asmaul khamsah majrur dengan ya. Mulhaq pada jamak muzakkar salim juga. Dia juga tanda jar dia dengan ya. Pengganti kepada baris kasrah adalah dengan huruf ya. Kalau marfu' nabiyuna, waw nun. Banuna,
Apa lagi? Mulhaq jamak muzakkar salim. InsyaAllah kita jumpa lagi ni. Kita akan jumpa lagi. Tapi sangat terhad. Sangat terhad. Tak banyak. Nabiyina. Kalau nabiyuna marfu', pengganti baris dhammah dengan huruf waw, dan ya adalah pengganti baris kasrah. Juga pengganti baris fathah bagi. Kalau mansub dengan fathah, pengganti dia huruf ya juga. Sama tanda, berkongsi tanda. Nabiyina. Kalau jadi maf'ul bi akan nabi-nabi, nabiyina. Dan nasab dengan huruf ya. Waw huruf ataf. Menyambungkan antara fi'il madhi dengan fi'il madhi. Maknanya kebajikan itu adalah macam mana? Bukanlah memalingkan muka tu ke timur dan barat, itu satu kebajikan. Tapi kebajikan itu adalah pertama beriman, kedua ata. Bukan beriman saja. Beriman apa? Ada dia punya mapping dia. Dengan Allah, beriman dengan hari kemudian, beriman dengan malaikat-malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan Nabi. Wow, huruf ataf. Ataf pada antara madhi dengan madhi. Jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Telah beriman oleh ia dengan Allah dan telah telah mendatangkan oleh ia. Fi'il madhi dengan madhi. Ataf kepada amana dengan ata. Bajikan itu orang yang beriman. Kedua, ata, mendatangkan, memberikan. Al-mala, akan mal. Maknanya bukan menyimpan. Dalam Quran tak jumpa menyimpan, simpanlah harta, tak ada. Tapi datangkan, berikan, bawakan. Al-mala, akan harta. Bukan harta yang second hand, bukan third hand, tapi first hand. Ala hubbihi, atas kecintaannya. Harta yang paling istimewa, yang kita sayang, itu yang kita utamakan. Ala hubbihi, atas hubbi, kecintaan. Majrur dengan kasrah, sebab dia isim mufrad. Kalau jamak taksir kasrah, jamak muannas salim kasrah dengan kasrah, dengan ada tanda kasrah dengan ya, baris bawah, tanda jar dengan kasrah. Ala hubbi, dan mudhaf hi mudhaf ilaihi. Ala hubbihi, atas kecintaannya. Zawina. Syukran, jazakallah khair. Bismillah. Zawina. Tolong beri makna. Zawina. Mohon komen sekarang, saya nak tahu zawina. Zawi mana apa? Makna dia apa? Mulhaq jamak muzakkar salim. Masya-Allah, ahsanti. Bagus. Hajah Rokia Saidin, Ilyasin. Ya, mulhaq. Betul. Razali Harun, masya-Allah. Ini mulhaq. Nabiyuna, nabiyina. Tolong beri makna. Soalan saya nak jawapan ni. Beri makna apa benda zawi ni. Tolong beri makna sekarang dalam harfiah. Ada 64 orang sekarang sedang menonton. Tahniah kepada yang menonton. Menarik perbincangan hari ini. Rugi siapa yang tak ikuti. Tolong berikan makna zawi. Kak Tun, yang empunya. Okey, lagi. Zawi. Kepada yang empunya. Kepada empunya. Faridah Salim. Okey, baru 2 orang. Saya nak tengok jawapan dia. Baru 2 orang ni. Kepada empunya. Tak cukup. Lagi. Baru 3 orang. Yang empunya. Azimah Abdullah. Anda Hasan, kepada kaum keluarga. Oi, lagi dahsyat ni. Yang mempunyai. Okey. Nak dekat. Rin Hasan, yang mempunyai. Azizah Yahya, kepada. Farizah Samsudin, kepunyaan. Semua nak dekat tu. Hampir-hampir tu. Tolong jawapan yang
Kepunyaan. Oh, yang kepunyaan. Yang punya ia. Oh, yang punya ia. Macam Fi'il Madhi ni. Mak Rodi Ahmad. Tak apa, beri jawapan dulu. Akan yang mempunyai. Oh, dah dekat tu. Masya Allah. Siapa ni? Kalau melihat belah kanan. Akan tu mahal akan. Saya suka tentang akan, betul. Akan tu betul. Yang mempunyai Ahmad Abdul Majid Al-Prop. Yang mempunyai, okey. Kepada empunya, okey, Maimunah Abdullah. Yang mempunyai. Dah. Ada lagi? Zawi akan betul kena tambahkan sebab dia maf'ul bih kepada ata telah mendatangkan oleh ia. Ata telah mendatangkan oleh ia. Okey. Ata telah mendatangkan oleh ia mala akan harta. Tu maf'ul bih. Ala atas huruf jar. Hubbi kecintaan majrur. Hinya mudhafun ilaihi. Zawina asalnya ada na di hujung tu. Zawina asalnya ada na di hujung tu. Tapi na tu dihilangkan. Kenapa? Kerana dia jadi mudhaf kepada al-qurba tu mudhaf ilaihi dia. Al-qurba mudhaf ilaihi dia. Al-qurba mudhafun ilaihi dia. So nak beritahu zawina buat ni dia bukan yang mempunyai. Orang-orang yang mempunyai. Zawi orang-orang yang mempunyai. Tambah akan kerana maf'ul bih. Macam mana kita tahu maf'ul bih? Tanda maf'ul bih dia, maf'ul bih sani, maf'ul bih yang kedua, tanda dia dengan huruf ya. Kenapa dengan huruf ya? Tak ada baris atas. Kerana zawi adalah kumpulan mulhaq jamak muzakkar salim. Zawina asalnya orang-orang yang mempunyai jamak muzakkar salim. Jelas? Zawina jamak muzakkar salim. Akan itu tanda kutip, kunci kata untuk maf'ul bih, tambahkan. Apa tanda dengan ya? Ya ni hanya berlaku pada jamak muzakkar salim. Adakah zawi jamak muzakkar salim? Ya, sebab dia mulhaq untuk jamak muzakkar salim. Tapi mana nun dia tak ada? Kerana dia jadi mudhaf. Semua jamak muzakkar salim sekiranya dan isim musanna, dua isim ini kalau menjadi mudhaf, nun yang di hujung kena dihazafkan. Sebab itu zawi. Asal zawina orang-orang yang mempunyai. Ini kata jamak dia. Kata mufrad dia apa? Mufrad dia zu. Zu yang mempunyai. Semua banyak beri jawapan tadi. Mufrad dia. Zu yang mempunyai. Zawina atau zawuna orang-orang yang mempunyai. Zawina atau zawuna orang-orang yang mempunyai. Kalau sebut yang mempunyai betul. Tapi belum menepati. Dia baru bentuk mufrad. Kalau zu itu mufrad dia. Zawa musanna dia. Zawi jamak. Jamak muzakkar salim. Zawa adlin. Dia. Jumpa kan? Pernah dalam Quran jumpa. Dua yang punya keadilan. Zawa adlin. Kalau zat ada ta, itu jamak muannas salim. Zata. Zat. Dan dia jadi mudhaf. Dia kumpulan asma'ul khamsah. Okey. Allahu a'lam bissawab. Asma'ul khamsah tu kalau yang mufrad dia, zu saja. Kalau zawa dia musanna dengan alif. Tak ada. Zawi jamak dengan ya atau waw. Ini jamak muzakkar salim. Mulhaq jamak muzakkar salim. Mohon komen, adakah penerangan saya jelas? Boleh anda faham? Adakah ini sesuatu yang baru? Sesuatu yang punya nilai tambah dalam perbincangan anda, dalam pemahaman anda, dalam apa yang anda pelajari selama ini? Tolong komen. Adakah ini sesuatu yang menarik? Bismillah. Sekali lagi saya beritahu, zawi na orang-orang yang punya ini adalah maf'ul bih tsani. Maf'ul pertama al-mal telah mendatangkan oleh ia akan harta
ala hubbihi, atas kecintaannya. Datang kepada siapa? Azawina, akan jenuh nak ingat Ustaz. Ya, kalau zat, jamak mana zat. Zat alif ta. Zat. Yang punya. Ada zatul iman. Boleh zat. Yang mempunyai. Itu muannas dia. Yang muzakkar, jamak muzakkar salim dia zawi atau zawu. Zawina dia jadi mudhaf, na dihilang. Karena jamak muzakkar salim akan hazafkan nun. Yang maksud mulhaq, Ustaz. Mulhaq. Mulhaq. Itu nanti saya dapatkan maklumat lebih lanjut. Encik Ibrahim tak sempat saya nak menyemak. Saya tak mahu saya terangkan secara sembrono. Beri saya masa dulu. Jarang jumpa. Inilah Quran. Baca Quran kita akan jumpa. Banyak perkara yang pelik-pelik dalam Quran kita jumpa. Kalau kita belajar bahasa Arab tak jumpa. Belajar Quran insya-Allah macam-macam kita jumpa. Okey, alhamdulillah sangat memberi kefahaman. Anak murid baru join. Muhammad Rizal Mukhtar. Tak apa Muhammad Rizal. Tahniah kerana anda dapat berkongsi sama dengan perbincangan kita hari ini. Tahniah kerana anda memilih channel saya. Mudah-mudahan kita akan bersama lagi pada minggu-minggu yang seterusnya. Setiap minggu kita akan bersiaran pada hari Sabtu dan hari Isnin jam 7.30 pagi sehingga jam 9. Sekarang dah 8.22. Ada baki lagi 60 minit lagi. 60 minit lah. 30 minit. 40 minit lagi. Kena ulang kaji selepas ni baru lebih faham. InsyaAllah. Syabas. Hajar Samsiah. Kena tengok ulangan. Ya. Kalau orang sini kata, orang Pantai Timur, tengok ulangan selalu, tengok terus. Maksudnya, kena kerap tengok ulangan. Ya, Haji Azim Abdullah. Ya, baik, insyaAllah. Apa itu mulhaq ni, insyaAllah saya akan perincikan nanti. Okay? Kena terjemah balik ni Ustaz. Ya, memang kena terjemah. Zawi akan orang-orang yang mempunyai, ini mudhaf, al-qurba, saudara yang hampir. Al-qurba, saudara yang hampir. Isim ni huruf akhir dia huruf alif ke huruf ya? Betul, baru tahu. Semalam memang start kat perkataan ni. Tengok buku jilid 1, Ustaz pun tak faham. Saya pun sebenarnya baru. Bukan dah lama tahu. Ini baru juga saya dapat tahu zawina ni, jamak dia. Dulu saya sangka mufrad dia zu, mufrad jamak dia ulu. Jamak dia ulu, orang-orang yang mempunyai. Sebab banyak ustaz yang terangkan saya, dia kata ulu, orang yang mempunyai. Tapi bila jumpa kalimah ni, oh inilah dia, jamak dia. Saya pun baru. Saya ingat baru 3-4 tahun kebelakangan ni baru saya jumpa. Jadi anda lebih cepat daripada saya. Saya telah berpuluh tahun, lebih 20 tahun saya berkecimpung. Saya tak tahu pun zawi ni jamak muzakkar salim. Oleh kerana kerap mengajar. Tapi alhamdulillah anda dapat perkongsian yang dapat jalan pintas dengan perkongsian yang satu hal ini meskipun dalam bentuk alamaya, tapi anda dapat memahaminya. Yang saya terpaksa gunakan masa yang panjang untuk memahami. Alhamdulillah. Apa panjang pendek, Allah bukan nilai dari sudut hasil. Allah nilai kerja kita. Allah tidak akan sia-siakan kerja saya yang dah bertahun-tahun lamanya. Yang saya lakukan bukan saja-saja, tetap Allah akan nilai. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami akan catat apa yang kamu lakukan dan kesan-kesan dia. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kefahaman yang mantap dan Allah tambahkan lagi ilmu pengetahuan saya untuk saya kongsikan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah kita terus belajar dan terus belajar insyaAllah. Dan saya nak beritahu al-qurba, kumpulan isim-isim yang punya huruf ilat di hujung kita namakan isim mu'tal akhir. Isim mu'tal akhir ada 2. Ustaz mohon keluar kelas sebab sehari hantar anak masuk ma'had. Masya-Allah, semoga jadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah.
Tahniah Cik Muhammad Radhi Ahmad. InsyaAllah, semoga jumpa lagi. Semoga anak anda dapat belajar dengan baik, belajar Quran, hafal Quran, faham Islam, dengan Islam yang benar, dengan ilmu yang benar, dan akan menjadi salah seorang pejuang yang akan menegakkan agama yang hak ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama doakan untuk anak kepada Encik Muhammad Radhi Ahmad. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Seterusnya, al-qurba wal yatama, dua isim ini adalah termasuk dalam isim mu'tal akhir. Itu secara umum. Dan isim mu'tal akhir ada dua. Apakah isim mu'tal akhir yang dua tu? Tolong perincikan, tolong jelaskan pada saya. Isim mu'tal akhir ada dua. Tolong maklumkan pada saya, beri komen di bawah sekarang juga. Alhamdulillah. Ramai yang mengaminkan Cik Muhammad Radhi punya anak. Mudah-mudahan dia benar-benar menjadi anak yang saleh. Okay. Masya Allah, ramai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Huruf alif da. Ya, huruf alif, huruf mad ya. Samsiah manja. Masya Allah. Sentiasa manja. Azmi Madzin. Tolong beritahu. Al-Qurba mudhaf ilaih. Ya, Al-Qurba mudhaf ilaih. Al-Qurba mudhaf ilaih. Okey. Isim murakkab, isim mabni, mu'rab dan mabni. Bukan maksur mangkus. Masya Allah, Syarina Azrin. Betul. Isim maksur. Esa Abu Bakar, maksur mangkus. Masya Allah, Umi. Faridah Dul, maksur mangkus. Ya. Al-Qurba isim maksur. Wal yatama isim maksur. Al-Qurba hukum dia jar. Dia isim mu'rab. Bukan mabni ya. Maksur mangkus, Masya Allah. Ahmad Abdul Majid, betul. Prof. Nurfaliza Samsudin, betul. Maksur mangkus. Rokiah Haji Saidin, mangkus, maksur, betul. Cuma Al-Qurba dan Yatama, kedua-dua ini adalah isim maksur. Kalau mangsur, mangkus, huruf ya hujung dia. Ada dua isim, maksur dengan mangkus, isim mu'tal akhir. Tapi Al-Qurba adalah isim maksur. Begitu juga wal yatama, juga isim maksur. Isim mangkus jarang kita jumpa. Jarang jumpa. Kalau al-madi, itu isim mangkus. Al-qadi itu isim mangkus. Ini isim maksur. Tanda jar dia, al-qurba oleh kerana mudhaf ilaih, hukum dia majrur. Tanda jar dia, tolong beritahu saya, dia isim mu'rab. Macam mana tanda jar dia? Tolong beritahu saya. Tolong komen. Isim maksur ada alif, betul. Tahniah Umi. Isim mangkus ada ya. Apa tanda jar dia? Tolong beritahu saya. Apakah tanda jar bagi isim al-qurba ini? Haja Bazia, maksur dan mangkus, betul. Soalan saya, apakah tanda jar bagi al-qurba ni? Biasa tanda jar kasrah zahirah. Tanda jar atau tanda jar dengan ya ke? Tapi ini bagi isim mufrad. Isim maksur dan isim mangkus ni, dia hanya berlaku pada sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir saja. Makna tanda dia dengan dhammah atau fathah ataupun kasrah. Itu je. Kasrah muqaddara halal alif. Masya Allah. Ahsanti. Syarina Azrin. Kasrah muqaddara. Kasrah yang kita kadarkan. Kita perkirakan ada pada bawah alif tersebut. Alif maksurah. Bukan alif maksurah, tanda dia kasrah. Tapi kasrah yang muqaddarah, yang kita kadarkan, yang kita perkirakan ada. Azizah ya, bukan ya. Ya hanya pada jamak muzakkar salim dan
Isim musanna juga asmaul khamsah. Isim maksul mangkus kasrah, tapi kasrah muqaddarah, ya. Betul. Prof Ahmad Abdul Majid. Kasrah muqaddarah. Ya, Rin Hasan, kasrah muqaddarah. Tak marbuta, bukan ha. Kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah alal alif. Alal alif kalau isim maksur. Kalau isim mangkus, kasrah muqaddarah alal ya. Nah, itu beza dia. Alal ya atau alal alif itu beza maksur dengan mangkus. Okey. Safura Usman. Kembali kepada bincangan seterusnya. Wal yatama, dan anak-anak yatim juga isim maksur. Ada huruf alif di ujung. Hukum dia marfu' ke, mansub ke, majrur? Tolong komen. Ada kata dia dhammah muqaddarah alal alif ke, ataupun fathah muqaddarah alal alif ke, atau kasrah muqaddarah alal alif? Kenapa? Tolong bagi jawapan pada saya sekarang. Apakah hukum bagi al-yatama ni? Dia ataf kepada siapa? Kalau ataf kepada al-qurba, kasrah muqaddarah alal alif. Kalau ataf pada zawi, kasrah fathah muqaddarah alal alif. Dia dua saja. Sama ada ataf pada al-qurba atau ataf pada mudhaf atau pada mudhaf ilaih. Nak kena tahu. Kasrah muqaddarah alal alif, kasrah muqaddarah. Aminah Irfan, kasrah muqaddarah. Samsi Hasan, kasrah muqaddarah. Bazia Hamid, kasrah muqaddarah. Hukum majrur, Prof Ahmad Mirza Abdul Malik is watching. Ruhaizat is watching. Sebenarnya waw ni ataf bukan kepada al-qurba, dia ataf pada zawi, dia ataf kepada mudhaf. Mansub fathah muqaddarah. Hukum mansub, dia ataf kepada yang mempunyai, orang-orang yang mempunyai. Fathah muqaddarah alal alif. Kenapa? Ayat ini dia menyambungkan antara zawina. Telah mendatangkan oleh ia akan harta atas kecintaannya, akan orang-orang yang mempunyai saudara hampir, dan akan orang anak-anak yatim, dan akan orang-orang miskin, dan akan anak perjalanan. Nampak? Semua akan baris fathah. Kalau isim mufrad, kalau jamak taksir. Okey? Tapi kalau jamak muannas salim baris kasrah. Oleh kerana isim maksud dan isim mangkus, dia termasuk dalam kumpulan sebahagian daripada isim mufrad dan jamak taksir, tanda dia dengan fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah alal alif. Akan anak-anak yatim. Ini jamak taksir. Yatim mufrad, yatama jamak taksir. Akan, dia ataf kepada maf'ul bih. Semua maf'ul bih hukum mansub, tanda nasab bagi fathah. Bagi isim mufrad dan jamak taksir saja. Mufrad dan jamak taksir saja tanda nasab baris fathah. Kasrah muqaddarah alal alif. Bukan kasrah untuk jar. Ini bukan hukum jar. Ini fathah. Ibrahim Muhammad. Ya, betul Cikgu Ibrahim. Fathah muqaddarah alal alif. Masya-Allah. Kenapa? Dia ataf kepada al-zawi. Ataf pada zawi. Ataf pada yatama juga. Masakin jamak taksir. Ataf pada zawi lagi masuk. Wabni ataf pada zawi lagi. Wabda nasab. Wabna sabil mudhaf ilaih, kerana jadi idnat ni mudhaf. Wasailina ni jamak muzakkar salim. Ataf pada zawi lagi dengan ya. Kerana dia jamak muzakkar salim. Ini isim mustaq. Bukan mulhaq jamak muzakkar salim. Ini isim mustaq. Ini memang tu jamak muzakkar salim. Mulhaq tu, setakat yang saya tahu Cik Ibrahim, mulhaq tu menyerupai. Mulhaq ni menyerupai jamak muzakkar salim.
Apapun saya dapatkan detail dia punya penerangan lanjut. Yang saya faham, mana mulhaq jamak muzakkar salim adalah isim jamid yang menyerupai tanda i'rab dia sebagaimana jamak muzakkar salim bagi isim mushtaq. Itu yang nama mulhaq. Dia menyerupai jamak muzakkar salim. Tanda i'rab dia marfu' dengan waw, nasab dan jar dengan huruf ya. Okey. Fathah muqaddarah 'alal alif. Ya, bagi ayat al-yatama. Al-qurba kasrah muqaddarah 'alal alif. Kenapa dia kasrah? Sebab jadi mudhaf ilaih. Al-yatama kenapa dia mansub? Sebab dia maktuf pada maf'ulun bih. Zawi tu. Wal yatama mansub dengan fathah. Maktuf pada maf'ulun bih. Wabna fathah, maktuf pada maf'ulun bih. Wabna wasailina maktuf pada maf'ulun bih. Wa fir riqab dan pada hamba tebusan. Wa fir riqab dan pada hamba tebusan. Waw ataf. Waw ataf pada fi'il madhi tadi. Amana billah wa atal ma'ala hubbihi wa aqamas salah wa ataz zakah. Ni ataf. Kebajikan itu juga adalah beriman dengan Allah, mendatangkan hartanya, mendirikan solat, dan wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Telah mendatangkan oleh ia akan zakat. Bukan mengeluarkan, mengeluarkan akhraja, atau mengeluarkan oleh ia atau akhraja. Ini kita bawakan, datangkan. Bukan hak kita, hak dia, hak orang miskin. Ataz zakah, datangkan ia akan zakat. Alhamdulillah. Saya teruskan, wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wal mufuna, waw ataf pada siapa ni? Mufuna ni. Wal mufuna ataf pada apa ni? Orang-orang yang mempunyai ini, jamak muzakkar salim ni, isim ni. Di fi'il madhi ni semua ataf pada silah mausul. Amana billah wal bil yaumil akhir. Tapi wal mufu ni ataf pada isim mausul tu. Adalah orang-orang yang dan tetapi kebajikan itu adalah orang yang dan adalah orang-orang yang menyempurnakan. Ni ataf pada isim mausul. Wow, ni penting ni, nampak. Wal mufuna, dan ataf pada isim mausul, dan orang-orang yang mempunyai, dan orang-orang menyempurnakan, wal mufuna, dan orang-orang yang menyempurnakan bi ahdihim, akan janji mereka. Bi boleh terjemahkan akan di sini. Dia seolah macam maf'ulun bih pada isim maf'ul. Isim fa'il. Mufuna, dan orang-orang yang menyempurnakan. Dan orang-orang yang menyempurnakan bi ahdihim, akan janji mereka. Akan janji mereka. Idza ahadu, idza apabila zaraf, ahadu telah mengikat janji oleh mereka. Idza ahadu telah mengikat janji oleh mereka. Ahadu fi'il madhi bentuk 4 huruf. Wazan fa'ala yufa'ilu. Ahada yu'ahidu. Wazan yang ketiga. Wazan fa'ala yufa'ilu. Berarti saling, bila ada dua pihak telah mengikat janji, maka mereka menyempurnakan. Si pengikat janji tersebut menyempurnakan janji mereka. Itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah kumpulan al-birra. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Was-sabirina, dan orang-orang yang sabar. Ini dia, kembali pada siapa ni? Was-sabirina. Atau kepada maf'ulun bih ni. Bukan. Mari saya cari. Beriman dengan amakat, dan bertanggalkan harta atasnya. Wasailin. Waqimus salah wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza.
Wasabirina fil ba'sa. InsyaAllah saya akan dapatkan ni. Macam mana ni? Saya tak. Kerana kitab rujukan. Saya ambil rujukan, saya siap. Sebentar saya cek jawapannya. Al-Baqarah ayat yang ke 177. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra. Sebentar. Terlepas pandang, tak dapat semak tadi. Wasabirina wa ataf. Wasabirin isim mansub ala mada bi fi'il mahzuf taqdiruhu amdaha. Ada fi'il mahzuf, dia jadi as-sabirin. Ada fi'il yang mahzuf, fi'il madah namanya, fi'il untuk pujian, telah memuji oleh ia akan orang-orang yang sabar. Ada fi'il mahzuf. Wa aqamas salah kan, wa ataz zakah, wa amdaha, dan telah memuji oleh ia akan orang sabar. Ada fi'il. Takdir amdaha ni antara ini memang kena berujuk kitab Arab lah. Kita tak dapat nak buat secara spontan. Kemahiran ini tak akan datang selagi tak ada rujukan. Itu bergantung pada penulis suatu kitab. Ni ada fi'il mahzuf. Jadi as-sabirin maf'ul bih kepada fi'il mahzuf, takdir amdaha, telah memuji oleh ia akan orang sabar fil ba'sa wad dharra, di dalam beberapa kesusahan dan kesempitan. Wahinal ba's, dan di waktu peperangan. Itu juga sabirin. Kama mansub ada fi'il mahzuf, fi'il yang tersembunyi. Takdiruhu amdaha, fi'il madah. Allahu a'lam bishawab. Okey. Ulaika alladzina shadaku. Baik, ayat baru. Jumlah ismiyah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mubtada khabar. Alladzina isim mausul, orang yang shadaku fi'il madhi. Beserta fa'il dan fa'il. Telah benar fi'il madhi oleh mereka, fa'il. Fi'il dan fa'il ni kita panggil silah mausul bagi alladzina. Fi'il dan fa'il ini adalah silah mausul bagi alladzina. Jadi terangkum. Baik, itu dalam terjemahan, orang-orang itu adalah orang-orang yang benar. Jadi dalam harfiah kita tak boleh terjemahkan orang-orang yang benar. Nanti kita akan keliru antara shadiqun. Shadiquna orang-orang yang benar juga, jamak muzakkar salim. Kenapa tak terjemahkan ulaika alladzina, ulaika as-shadiquna? Kenapa tak terjemah begitu? Jamak muzakkar salim tak sama dengan isim mausul dan silah mausul. Isim mausul, isim yang perlukan silah mausul, dan silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Shadaqu, jumlah fi'liyah, telah benar oleh mereka. Harfiah tu kita bezakan. Bukan alladzina shadaqu, orang-orang yang benar. Tak. Kita tak mau campur adukkan antara jamak muzakkar salim dengan isim mausul dan silah mausul. Situ ada perbezaan artinya bahasan dia. Alhamdulillah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
Ni muttaqun, bukan allazina taqau. Kalau allazina taqau, orang-orang yang telah bertakwa oleh mereka. Ini orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim jadi khabar bagi mubtada. Mana mubtada dia? Hum tu. Humul muttaqun, mubtada khabar, jumlah ismiyah. Seluruh jumlah ismiyah ini menjadi khabar bagi mubtada ulaika. Ini jumlah ismiyah jadi khabar bagi ulaika, mubtada. Agak kompleks. Okey, alhamdulillah. Selesai ayat 177. Setakat ini ada soalan? Sehingga ayat 177. Cik Ibrahim soalan tadi yang saya dapat berikan untuk setakat ini, bahawa yang dikatakan mulhaq tu makna menyerupai. Mulhaq jamak muzakkar salim. Dia menyerupai tanda i'rab dia. Tanda rafa' dengan waw, tanda nasab dengan ya, dan tanda jar pun dengan ya. Tapi sebenarnya dia daripada kumpulan isim yang berbeza. Kalau yang jamak muzakkar salim tu dia ada daripada kumpulan isim mushtaq. Isim yang kita cabut daripada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il, dan dia punya wazan. Wazan-wazan yang tersendiri. Kalau 3 huruf fa'ilun, isim fa'il. Yang isim maf'ul maf'ulun, ada wazan dia. Kalau 4 huruf ke atas, muf'ilun, isim fa'il. Isim maf'ul muf'alun. Bergantung pada wazan. Kalau wazan af'ala yaf'ulu, ke wazan fa'ala yaf'ilu, mufa'ilun, mufa'alun, itu isim mushtaq. Isim fa'il dan isim maf'ul dia ada wazan yang tersendiri. Kalau wazan fa'ala yufa'ilu, isim fa'il mufa'ilun, isim maf'ul mufa'alun, dia ada wazan yang tersendiri. Dia boleh jadi jamak muzakkar salim. Sementara mulhaq jamak muzakkar salim ni dia tanda i'rab serupa macam rafa' dengan waw, nasab dan jar dengan ya, tapi dia bukan isim mushtaq. Dia daripada isim jamid. Dia daripada kumpulan isim yang terpaksa kita kena hafal. Dia memang statik. Nabi kena hafal. Bukan ambil daripada fi'il madhi. Telah Nabi, ia Nabi. Tak ada. Tak ada fi'il daripada kalimat Nabi. Anak-anak, tak ada fi'il daripada anak. Tak ada fi'il daripada kalimat yang mempunyai. Tak ada. Dia memang daripada bahasa asal Arab. Asli bahasa Arab itu sendiri. Kalau kena buka kamus untuk dapatkan maklumat dia. Menyerupai jamak muzakkar salim. Alhamdulillah. Begitulah Encik Ibrahim yang saya dapat, paling habis yang saya mampu perah daripada apa yang saya tahu. Yang selebih tu insya-Allah saya cuba carikan maklumat-maklumat tambahan nanti insya-Allah. Ustaz, tolong jelaskan apa tu huruf masdari wa nasab, masya-Allah. An, huruf masdari. Ya kata bila ada huruf an yang masuk pada fi'il mudhari' ni, biasanya dia akan menukar fi'il mudhari' tersebut kepada masdar. Ini memang agak sulit kat tuan. Kadang ada an masdari, kadang ma masdari. Ada dua ni yang menjadikan saya selalu tergantung, selalu termangu-mangu bila saya nak menceritakan tentang an masdari. Ilmu saya belum cukup tegap dekat tuan. Saya perlukan masa lagi, perlu ruang untuk belajar, dan saya perlu ruang untuk bertanya kepada yang mahir. Ya, ajarin, nanti saya akan terangkan lagi. InsyaAllah bila kita jumpa nanti kita akan ceritakan yang dikatakan mulhaq jamak muzakkar salim, iaitu isim jamid, isim yang tersendiri, yang tidak dibina daripada fi'il, tapi tanda rafa' dia, tanda nasab dia, tanda i'rab dia menyerupai jamak muzakkar salim, iaitu rafa' dengan waw, nasab dengan jar dengan huruf ya. Itulah dia punya ciri bagi mulhaq jamak muzakkar salim. Isim mushtaq, isim jamid dan mulhaq kena terangkan lebih lanjut. Ya, isim mushtaq Nur Fariza Samsudin. InsyaAllah saya akan terangkan bila sempurna nanti. Bila masa dia lah. Tapi bukan ini saya perlukan hari yang betul-betul lapang tu. Saya kena sediakan nota. Memang kena sediakan nota. Tapi bagi kalau isim mushtaq mudah. Buka nota saya tu ada sebuah isim mushtaq. Buku nota saya tu daripada wazan fa'ala yaf'alu, fi'il mudhari', fa'ala yaf'ilu, wazan sebenarnya
Fi'il madhi dia, tasrif dia 14, fi'il mudhari' tasrif 14. Isim fa'il itu isim mustaq. Antara isim mustaq. Isim maf'ul itu antara isim mustaq. Isim zaman itu antara isim mustaq. Isim zaman, isim makan, isim alat itu antara isim mustaq. Isim tafdil kita belum belajar. Isim tafdil masuk isim mustaq. Isim yang dibina daripada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Macam mana dapatkan nota, Ustaz ya? Oh, Encik Rizal, nota saya hanya daripada saya saja. Anda kena hubungi saya pada nombor telefon yang tertera dalam profil saya. 014, saya pun lupa berapa nombor dia. Ya, saya ingat. Nombor saya. Saya ingat nombor yang peribadi saya 012 955 1554. Kalau nak urusan buku lebih baik kontak pada nombor telefon khas untuk harfiah saja. Ya, saya tunggu ya. 014, saya tulis kat bawah ni. 014 210 4591 4591. Okey, itu nombor saya. Encik Rizal. Okay, sorry. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Baik, seterusnya ayat yang ke-178. Panjang tak ayat ni? Agak panjang juga eh. Wah, 78 panjang ni. Sekarang dah 8.52, tinggal 10 minit lagi. Saya beri makna dulu, nanti kita bincang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Satu jumlah nida. Saya potong dong. Kutiba, kataba telah menulis oleh ia, kutiba telah ditulis akan ia. Tapi ada ala di sini. Dia berubah jadi mewajibkan. Telah diwajibkan atas kamu al-qisasu. Kalau fi'il maklum ada fa'il, fi'il majhul ada naibu fa'il. Ini naibu fa'il dia. Al-qisas. Bila ada naibu fa'il yang zahir, maka dhamir mustatir jawazan tak perlu lagi. Asalnya telah diwajibkan akan ia. Ia dah tak perlu tadi. Kerana dia di situ merujuk pada al-qisas. Telah diwajibkan atas kamu akan hukum balas bela. Al-qisas. Fil qatla, pada orang-orang yang mati dibunuh. Al-hurru bil hurri, yang merdeka dengan yang merdeka. Wal abdu bil abdi, dan hamba dengan hamba. Wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Itu jumlah. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, satu jumlah. Fattiba'un bil ma'ruf, satu jumlah. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, satu jumlah. Baik. Faman ufiya, maka barang siapa, ada tu syarti. Ufiya ni insyaAllah kita bincang lebih detail ini minggu depan, hari Isnin nanti. Faman ufiya, maka barang siapa telah dimaafkan akan ia. Fi'il madhi majhul, telah dimaafkan akan ia. Faman ufiya, maka barang siapa faman ufiya lahu, maka barang siapa telah dimaafkan akan ia baginya min akhihi, daripada saudaranya, syai'un, ini naibu fa'il dia dah ada zahir. Bila naibu fa'il zahir dah ada, maka dhamir mustatir jawazan tak perlu lagi. Maka barang siapa telah dimaafkan baginya daripada saudaranya
akan sesuatu, tambahan akan untuk naibu fa'il, fattiba'un, maka hendaklah mengikut. Hendaklah tu tambahan. Hendaklah mengikut bil ma'ruf, dengan cara yang baik, wa ada'un, dan hendaklah menunaikan, wa ataf pada ittiba'un, dan hendaklah menunaikan ilahi kepadanya bi ihsan, dengan yang baik. Dzalika takhfifun, yang demikian itu takhfifun adalah satu keringanan, adalah keringanan min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa rahmatun, wa ataf kepada takhfifun, dan juga adalah satu rahmat, kasih sayang. Faman i'tada ba'da dzalik, maka man ada tu syarti, maka barang siapa telah melampaui batas oleh ia sesudah itu, falahu azabun alim, maka baginya ada siksa yang amat pedih. Maka baginya ada siksa yang amat pedih. Walakum fil qisas, dan bagi kamu pada hukum qisas, hayatun, ada kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai intisari pengetahuan, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Ayat 79. Ayat 80. Kutiba alaikum, telah diwajibkan, fi'il madhi majhul, ada ala. Berarti tulis betul kata wajib. Telah diwajibkan atas kamu, idza, apabila hadara ahadakumul maut, apabila telah hadir akan seseorang kamu, al mautu, fa'il zahir pada hadara, oleh kematian, in taraka khairanil wasiyah, jika telah meninggalkan oleh ia khairan, akan kebaikan, al-wasiyatu, hendaklah berwasiat, lil walidaini, bagi walidaini, kedua ibu bapa, wal aqrabin, dan anak-anak yatim, saudara yang hampir, wal bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, satu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Faman baddalahu, maka barang siapa telah menukarkan oleh ia, hu, akan dia, ba'dama, sesudah apa yang sami'ahu, telah mendengar oleh ia, akan dia, fa innama, sesungguhnya tidak lain, ismuhu, dosanya, 'alal ladzina yubaddiluna, atas orang-orang yang mereka menukarkan akan dia. Innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah adalah yang amat mendengar, yang amat mengetahui. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Isnin nanti, pada waktu yang sama, dalam perbincangan yang berbeza, sambungan ayat yang ke-80, 77, sorry. Ayat 77. 177 dah sudah baca, 178. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira sampai setakat ini dulu perkongsian kita hari ini. Mudah-mudahan anda dapat nilai tambah yang baik daripada apa yang kita bincangkan, dan dapat dikongsikan kepada kawan-kawan yang lain, pada friend lain. Mungkin di kalangan mereka ada yang berminat untuk mengetahui bahasa Arab, tapi mereka digerunkan bahawa bahasa Arab itu susah, bahasa Arab itu bukan sembarangan orang boleh, padahal dia sendiri punya kelayakan, dia punya kehebatan, tapi kehebatan dia telah dimatikan oleh kata-kata yang tidak bertanggungjawab. Padahal semua orang ada kekuatan yang tersendiri, ada kehebatan yang tersendiri yang perlu dibongkarkan, perlu dihidupkan. Jadi anda hebat, anda boleh sebenarnya. Jangan anda pendamkan kebolehan yang ada. Anda antara orang-orang yang bakal menerajui sistem ini, kebolehan ini. Anda boleh menguasainya dengan baik, insyaAllah. Saya doakan semoga Allah berikan kekuatan kepada anda semua untuk anda menguasai ilmu yang berharga ini. InsyaAllah kita jumpa pada hari Isnin nanti. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.